I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan, saudara-saudara, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan berita di mana ada pemimpin yang mempunyai duit ataupun penemuan RM94 juta di kediaman bekas menteri. Baru-baru ini juga ahli parlimen Pendang PN Pendang Awang Hashim ada membuat kenyataan pemimpin DAP mempunyai jutaan ringgit di kediaman. Akhirnya raya dalam satu kenyataan mungkin marah kepada pemimpin PN itu. Namun sejauh mana berita ini sahih? Kesahihan berita ini. Akhirnya SPRM pula dalam satu keputusan nafi keluar kenyataan penemuan RM94 juta di kediaman bekas menteri. SPRM menafikan membuat kenyataan yang mendakwa bahawa RM94 juta ditemui di kediaman bekas menteri. Siapa bekas menteri ini? Kalau nak cakap bekas menteri, banyak pemimpin di negara ini yang pernah menjadi menteri, termasuk Mahathir, Muhyiddin, banyak lagi lah. SPRM menegaskan bahawa Ketua Pesuruhjaya Tan Sri Azam Baki tidak pernah membuat sebarang kenyataan mengenai penemuan 94 juta yang didakwa oleh ahli Parlimen Pendang Datuk Awang Hashim di Dewan Rakyat. Saudara-saudara, SPRM tidak pernah membuat kenyataan, tapi kenapa didakwa oleh ahli Parlimen Pendang Awang Hashim membuat kenyataan sedemikian? Adakah dengan ini PN Pendang ini akan digantung, dipecat terus, ataupun mungkin terus ditendang keluar daripada PN ataupun parti mana-mana parti yang beliau ada hari ini? Sedangkan Azam Baki tidak pernah membuat sebarang kenyataan berkaitan dengan ini. Walaupun SPRM menghormati hak ahli parlimen untuk menyuarakan pandangan secara bebas, adalah penting agar kenyataan yang dibuat berasaskan fakta yang tepat untuk mengelakkan kekeliruan. SPRM juga menegaskan tiada sebarang kenyataan telah dibuat oleh SPRM atau Ketua Pesuruhjayanya berkaitan penemuan jumlah tersebut di kediaman bekas menteri. Terdahulu perbahasan RUU Perbekalan 2025 Dewan Rakyat bertukar menjadi kecoh apabila isu wang tunai RM94 juta yang didakwa ditemui di kediaman seorang bekas menteri daripada DAP dibangkitkan oleh Awang Hashim PN Pendang. Saudara-saudara, apa komen anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel ini. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan, ada salah satu bekas Perdana Menteri, yaitu Muhyiddin Yassin, telah membuat kenyataan. Ini adalah berkaitan dengan isu ataupun berkaitan dengan masalah beras. Kekurangan beras. Adakah di sini Muhyiddin Yassin mahu mengajar Anwar untuk jadi PM? Ataupun Muhyiddin Yassin mahu menumbangkan Anwar dengan cara membuat kenyataan PN boleh selesaikan kekurangan beras dalam sebulan? Muhyiddin Yassin akhirnya membuat kenyataan PN boleh selesaikan kekurangan beras dalam sebulan. Sebelum saya teruskan di dalam ulasan ini, Anda setuju atau tidak berkaitan dengan kenyataan Muhyiddin Yassin ini? Ataupun ini adalah satu cara untuk memalukan Anwar, tapi lain yang jadi pula. Karena di dalam video sebelum ini terdapat satu komen yang saya nak ulas. Berkata, PN Muhyiddin nak selesaikan kes, nak selesaikan beras, atau nak
curi lagi duit rakyat. Cukup Muhyiddin, tak payah nak tipu rakyat. Kalau Muhyiddin sokong kerajaan, pasal kes mahkamah, dia macam mana? Kami rakyat tak suka Muhyiddin, rakyat nak biar dia masuk penjara dulu. Oh, ini satu berita malang untuk Muhyiddin Yassin. Walaupun ini hanyalah pandangan daripada netizen ataupun rakyat Malaysia, namun ini adalah satu penolakan terhadap Muhyiddin Yassin. Mungkin dalam pikiran beberapa rakyat Malaysia yang tidak suka dengan cara pimpinan Muhyiddin, mereka pasti kata Muhyiddin dah tak ada harapan untuk tumbangkan Anwar. Seperti komen ini juga, sampai kata biar dia masuk penjara dulu. Nah, saudara-saudara, adakah kenyataan Muhyiddin yang berkata nak selesaikan masalah beras, kekurangan beras dalam masa sebulan adalah satu kenyataan relevan, atau sebenarnya kenyataan itu memakan diri Muhyiddin sendiri? Saudara-saudara, tuan-tuan, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Ini satu kejutan besar untuk Pakatan Harapan dan juga UMNO. Ini adalah berkaitan dengan pemilihan kerusi bagi Dun Johor ataupun bagi Kerajaan Johor. Ada satu tulisan yang saya nak kongsikan kepada Anda. Ini berkaitan dengan tulisan ataupun artikel yang bertajuk Keluar PH dulu jika amanah mahu tanding 20 kursi di Johor. Teman-teman, seperti yang kita tahu, kerajaan perpaduan yang ada hari ini, sudah pasti yang mengangkat kekuatan di dalam kerajaan perpaduan ini tidak lain dan tidak bukan PHBN, ataupun kita boleh katakan PHBN UMNO. Kalau nak cakap amanah adalah parti yang terkuat di dalam PHBN, rasanya kita tidak boleh membuat kesimpulan sedemikian. Tapi kalau nak cakap amanah bersama-sama di dalam kerajaan hari ini, kita boleh cakap begitu. Tapi nak kata amanah, parti yang mengangkat PH, saya rasa setakat ini pandangan saya adalah mungkin belum masanya. Tapi kenapa ada kabar angin yang berkata amanah mahu tanding 12 hingga 20 kursi di Johor. Adakah dengan ini 12 hingga 20 kursi di Johor itu secara langsung akan jawabannya adalah kekalahan kepada kerajaan PHBN kalau benar amanah akan mengambil 12 hingga 20 kursi ini? Selepas bikin gempak mahu meletakkan calon pada PRK Dun Mahkota sebelum ini, dan walaupun ia tidak menjadi kenyataan, kini parti itu sekali lagi cuba melakukan satu gempakan yang hampir serupa. Kali ini Amanah Johor mengatakan mereka mahu bertanding 12 hingga 20 kursi Dun pada PRN Johor yang akan datang. Alasan yang diberi, kerana tidak bersetuju dengan kepimpinan BN yang langsung tidak ada kemahuan untuk membentuk kerajaan perpaduan di negeri itu selepas berakhir PRK Dun Mahkota. Aduh, apa ini amanah? Soal Syabuddin. Tak usahlah, tak habis-habis nak bikin gempak yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Sedarlah bahawa selagi PH kerjasama dengan UMNO BN, tak usahlah amanah mahu lebih-lebih mahu bikin gempak menuntut itu dan ini. Presiden Amanah Muhammad Sabu pun tentu saja lebih cenderung untuk mengagalkan kerjasama dalam kerajaan perpaduan berbanding mendengar tuntutan Amanah Johor itu. Lihatlah ketika parti itu beria-ia mahu bertanding di Dun Mahkota, apa jadi akhirnya? Pada PRN 2022 Johor, UMNO menang 40 daripada 56 kursi, dengan PH terdiri daripada DAP menang 10 kursi, PKR dan Amanah masing-masing menang 1 kursi. PN pula menang 3 kursi, Bersatu 2 dan PAS 1, manakala Muda juga menang 1 kursi. Berdasarkan keputusan PRN, kursi mana Amanah mahu bertanding dalam jumlah antara 12
hingga 20 kursi itu. Teman-teman, kalau benarlah amanah bertanding di dalam jumlah 12 hingga 20 kursi itu, rasanya berapa yang amanah boleh menang dan berapa yang amanah boleh kalah? Apa komen Anda?